Baru-baru ni ramai orang cerita tentang kepentingan bahasa Arab kan. Orang cerita ulama kena cakap Arab, kena apa. Tajuk yang dibincangkan oleh ramai orang lah. Cuma saya nak kongsi satu sudut yang lain. Biasanya, saya nak kongsi je. Biasanya kan, antara dilema yang dihadapi oleh ramai orang yang mengaji bahasa Arab ni, bila mereka tinggalkan negara Arab, mereka balik ke Malaysia, dia susah nak maintain. Terutamanya, kemahiran untuk bercakap agak susah sebab kita tak jumpa orang dan kita tak cakap dengan orang setiap hari. Jadi walaupun orang tu dia sangat hebat bila dia duduk di negara Arab, bila dia balik ke Malaysia beberapa tahun, kemahiran bercakap tu akan hilang. Tapi dalam masa yang sama, bolehlah, adalah beza antara orang yang dia boleh berbahasa Arab dengan baik ataupun tak boleh berbahasa Arab dengan baik, adalah beza. Cuma saya nak sebut tentang satu orang ni. Biasanya tuan-tuan, untuk menulis bukan satu benda yang mudah. Sebab satu bahasa Arab, dia ada banyak cabang-cabang bahasa ni susah. Sebab dia punya grammar, nahu dia susah. Ada banyak perbezaan. Bukanlah susah, ada banyak benda yang berubah. Huruf depan dia boleh berubah, baris di hujung boleh berubah mengikut subjek yang digunakan untuk menulis. Jadi menulis bahasa Arab ni banyak benda yang perlu diingat berbanding dengan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Jadi kebanyakan orang, bila kita tulis, kita lepas tulis tu kita akan betulkan lah. Kalau kita tulis type, lepas kita type, kita akan betulkan balik bila kita tulis. Dan bukan kata bahasa Arab, kalau bahasa kita pun bahasa Melayu, bila kita tulis, sangat biasa kita buat salah bila kita tulis. Tulis kita padam, kita akan betulkan semula apa yang kita tulis bila dapat idea. Cuma saya nak sebut tentang satu orang ni yang saya jumpa. Dia tulis, kemahiran dia menulis bahasa Arab, dia tulis surat. Dia tulis surat secara spontan. Spontan tulis je daripada first sampai last, satu muka surat panjang surat tu. Terus saya tengok surat tu, tanpa sebarang kesalahan. Kalau suruh kita tulis bahasa Melayu, itu pun belum tentu kita boleh tulis. Jalan je, ikut sedap tangan je, tulis sampai habis tanpa sebarang kesalahan. Bahasa kita ni akan adalah benda yang salah ha? Potong, sambung sebelah. Ataupun kita terfikir dulu kan, apa aku nak tulis ni? Oh, mungkin ayat ni tak kena kot, potong, ganti ayat lain. Kebiasaannya, walaupun kita menulis dalam bahasa kita, tapi orang ni, orang jarang cerita kehebatan dalam berbahasa, orang cerita kehebatan dalam benda lain. Dia tulis, saya tak tahu masa tu Haji Saleh ada sekali ke tak, tapi Wira ada masa tu. Occasion tu saya ada dekat situ, ketika hari kematian isteri Dr. Yusof Qaradawi, lebih kurang 10 tahun lepas kot. Lebih kurang lah, 10 tahun lepas. Orang ni adalah Presiden PAS, Tuan Guru Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi. So masa tu dia nak balik Malaysia, dekat rumah Haji Fatah kalau tak silap. Ketika dapat berita kematian isteri Yusof Qaradawi tu, dia keluarkan, saya tengok dia keluarkan pen daripada poket dia. Dia ambil kertas, dia tulis surat takziah. Dia tulis surat takziah, bukan tulis surat main-main 2-3 patah ni. Penuh, satu muka surat penuh. Awal dia ada pembukaan kata, lepas tu ada mukadimah, ada doa-doa dekat tengah, ada ucapan dekat hujung. Memang lengkap, surat yang lengkap tanpa ada satu pembetulan. Dan tanpa, saya tengok masa dia tulis tu, tak ada, dia tak fikir pun, dia tulis ikut sedap tangan ya. Tulis sampai habis, dia bagi saya surat tu. Haji Saleh ada masa tu? Tak. Saya tak ingat siapa ada tu. Haji tak. Yang penting Azwira adalah time tu. So bila dia tulis siap surat tu, dia bagi siap surat tu, dia kata bagilah, tolong pas kat keluarga Qaradawi. Saya pun sempatlah snap gambar surat tu. Tapi saya snap pakai BlackBerry, dah hilang lah. Dengan phone, dengan surat sekali hilang lah. Cumanya kan, antara kehebatan beliau, dia menulis ni dahsyat tau, Tuan Guru Abdul Hadi ni. Orang cerita tentang dia, seni dia berpolitik, nak setuju ke tak setuju, suka hati kita lah. Ada benda kita setuju, ada benda kita tak setuju, kita parti lain, itu suka hati lah. Tapi antara benda yang orang tak sebut tentang beliau, dan beliau hebat, adalah bahasa Arab. Sebab untuk ada kemampuan nak menulis begitu secara spontan, tanpa fikir apa-apa dan tanpa pembetulan, satu page lengkap, nah ambil surat, bagi. Ini bukan, kebanyakan orang tak boleh buat lah saya rasa. Bahkan kalau suruh buat begini kepada kawan-kawan kita yang ada PhD Arabic pun belum tentu boleh tulis macam tu. Belum tentu. Orang akan duduk, fikir dulu, ni salah ni, kena betulkan, nak pergi baca balik.
Kena baca balik, salah, ini salah, patutnya ya, bukan ta. Kebiasaannya begitu, walaupun orang yang dia pandai dalam bahasa Arab. Tapi ini salah satu antara benda yang saya tak cerita kat orang, cuba hari ni nak ceritalah, sebab minggu ni orang duk cerita pasal bahasa ni. Antara satu benda yang menarik tentang Presiden PAS ni, kemahiran bahasa Arab dia dahsyat. Tak ramai orang yang ada kemahiran boleh menulis begitu, pegang pen, ambil kertas, tulis sekali harung, siap, nah ambil kertas, bagi. Ini satu benda yang kita kena acknowledge lah. Hebat. Satu kehebatan beliau. Dan ini membawa kita kepada mungkin satu hikmah yang kita boleh ambil kan. Manusia-manusia yang hebat ni kan, dalam apa-apa bidang ni, salah satu bidang, dia tak perlu menceritakan kepada orang akan kehebatan dia. Dia tak perlu nak letakkan usaha untuk nak bagi tahu ke orang, bidang ni aku bagus, bidang ni aku pakar. Tetapi cukuplah sekadar dia meletakkan dia punya usaha dia di situ, dia buat kerja dia di situ yang orang nampak dan orang hargai. Itu dah memadai. Sebab ada sebahagian orang, mungkin kita juga termasuk yang kita tak boleh kalau kita buat something orang tak tahu. Kita nak bagi orang tahu juga. Aku ada buat satu pencapaian yang baik. Macam mana aku nak bagi orang tahu ini pencapaian aku? Kita akan cubalah cari jalan dan sebagainya nak bagi orang nampak pencapaian kita. Tetapi kalau kita tengok jejak langkah kebanyakan orang-orang yang hebat ni, dia tak cerita kat orang. Dan kalau orang nampak, nampaklah. Kalau orang tak nampak, tak nampaklah. Hilanglah itu daripada pengetahuan orang sampai orang cerita. Kalau orang tak cerita, hilang. Tetapi nama kata orang tu hebat, dia akan meninggalkan banyak jejak-jejak kebijaksanaan dia di sini dan di sana, sehingga akhirnya orang akan nampak. Orang akan nampak, orang akan cerita di sini, orang akan cerita di sana, orang tu nampak ni, orang ni nampak ni, dan itu akan membentuk profil orang yang dikenali sebagai orang yang ada dia punya fingerprint di dalam lapangan ilmu. Ini salah satu contoh lah saya nak sebut. Walaupun saya tak pernah cerita kot sebelum ni. Dan kita akan lihat banyak contoh-contoh begini, terutamanya bila kita tengok sirah-sirah para ulama besar, para imam, itulah yang mereka buat. Adalah satu orang, dua orang yang menceritakan momen-momen tertentu, perkara-perkara tertentu dalam kehidupan orang-orang yang besar-besar ni. Dan kalau orang tu tak cerita, maklumat tu tak sampai kat kita. Dan bayangkan, yang kita tahu sedikit daripada cerita-cerita orang, banyak lagi yang kita tak tahu. Banyak lagi yang kita tak tahu. Ini berbeza dengan sebahagian orang lagi, dia punya pencapaian tak banyak. Tetapi setiap kali dia capai sesuatu, dia akan cerita ke orang, nak bagi orang nampak, aku buat ni, aku capai ni. Dia ambil gambar ke, dia cerita ke orang ke. Ini sikap yang kita sama-sama kena jauhi. Kita kena jauhi. Dia jangan, iktibar yang kita boleh ambil dari sini, kalau kita rasa kita bagus dalam apa-apa bidang ke, nanti orang tahu lah. Orang tak tahu pun orang punya pasal ya. Nanti kita akan baca tentang Imam Malik. Imam Malik cerita, ta'allamtul ilma li nafsi. Aku belajar ilmu ni untuk diri aku je. Dia punya niat begitu. Tetapi akhirnya dia diiktiraf sebagai satu watak yang besar di dalam ilmu dan dihargai oleh ramai orang lain. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, kita dah sebut sebelum ni, dia sebut, aku berharap agar semua buku-buku ini disebarkan, tapi orang tak tahu pun yang aku tulis buku-buku ni. Ini kualiti yang ada pada para imam. Yang tadi cerita tu, saya bukan nak suruh tuan-tuan kempen nanti saya jadi wakil rakyat PAS. Tak, semua nak cerita apa yang berlaku je. Tak nak kena mengenal dengan apa-apa, cuma nak kongsi sahaja. Sebab alang-alang kita cerita tentang tajuk ini. Baik.